Assalamualaikum, selamat pagi warga Farmasi Duyung. Apa khabar? Saya Hazlin Jisan. Hari ini saya just nak kongsi, berkaitan, bukan berkaitan dengan kesihatan, tetapi saya rasa ini salah satu ilmu hidup juga, iaitu tajuknya ialah macam mana nak business survive sepanjang PKP. Okey? Sebab kita sedia maklum, kita sudah masuk ke fasa ketiga MCO, Movement Control Order, di mana akan timbulnya isu macam mana nak survive dalam bisnes. Yang ini saya senang cerita, hari ini saya just nak share apa yang saya tahu, apa yang saya belajar daripada cikgu saya dan juga apa yang kami sedang buat. Okey. So saya percaya memang semua orang ramai sebenarnya yang terkesan dengan MCO ni ataupun PKP Perintah Kawalan Pergerakan. Macam kami pun sama. Okay? So yang first kali yang terkesan, yang saya perasan terkesan dan melibatkan kesan ekonomi, kebanyakan yang saya nampak ialah sektor-sektor seperti pelancongan. Ini daripada yang saya tahu daripada guru saya, pelancongan, daripada maksudnya sektor perhotelan, homestay. Okay, di mana bila tiada pelawat ataupun pelancong datang, tak dapat nak memenuhi untuk pelancongan dan juga sektor homestay ni, yang itu mesti pengusaha-pengusaha homestay ni kena buat sesuatu. Jadi saya nak share apa yang tuan-puan yang sedang terkesan dengan bisnes semasa PKP ni yang boleh buat. Okey, ini adalah idea daripada saya, boleh ambil dan timbang dulu. Okey. Yang first kali, kita dah ke fasa ketiga, bermaksud dah sebulan lebih kita dah dekat fasa PKP ni. Yang first kali kita kena fikir apakah kekuatan yang ada dekat diri kita. Bermaksud memang bisnes core-nya ialah contohnya homestay. Bermaksud 80% pendapatan tuan-puan adalah daripada homestay. Tetapi masa PKP ni, tuan-puan kena fikir apakah bisnes yang boleh dibuat mengikut kekuatan diri sendiri untuk survive. Contoh, tuan-puan kena, ini saya bagi contoh cuba divertkan bisnes minor tuan-puan kepada benda yang diperlukan semasa PKP. Okey, maksud saya sekarang sektor yang sedang boom yang bisnes yang orang cari sebab banyak masalah dapat diatasi semasa PKP ni ialah ada 3 sektor yang saya perasan iaitu sektor kesihatan, sektor pembersihan. Okey, kesihatan tadi termasuk farmasi, termasuk klinik, termasuk produk kesihatan. Itu satu. Pembersihan tu termasuk disinfektan. Disinfektan tu seperti macam pembersihan, kita perasan macam untuk hand sanitizer, produk-produk untuk membersihkan surau, untuk produk-produk untuk membersihkan kawasan yang melibatkan skala yang besar. Timbulnya masa PKP ni benda tu dia boom sebab adanya permintaan. Okey, yang kedua, yang ketiga yang saya perasan ialah sektor makanan. Makanan ni dia meliputi daripada start pembuatan, lepas tu transaksi daripada penghantaran dan akhir sekali kepada end user. Sebab apa? Sebab semasa PKP ni saya percaya ramai ibu bapa yang diberi cuti. Contohnya untuk sektor awam, kaki tangan kerajaan ada segelintir yang dibenarkan untuk bercuti semasa MCO ni, tetapi untuk mereka kurangkan pergerakan ni, ada je yang membuat membuat pesanan secara order iaitu makanan. Termasuklah keluarga saya juga. Sebab malas nak keluar, kita pun order kejap dalam masa setengah jam sampai. So maksudnya suka saya nak share apa kata kepada pengusaha-pengusaha yang sangat terkesan teruk dengan MCO ni, cuba tukar sedikit orang kata cara bisnes tu untuk masa MCO fokus kepada 3 sektor ni. Maksud saya sama ada menjadi agent, menjadi dropship ataupun untuk apa? Untuk survive untuk survive, iaitu 3 sektor ni, iaitu kesihatan, pembersihan, apa sahaja bahagian pembersihan, dan juga makanan. Makanan ni tidak tertakluk kepada dia tertakluk pada semula termasuk yang membuat daripada pengilang, daripada penghantaran,
ataupun daripada menyediakan. Tapi sebab MCO ni kita tidak boleh menyediakan secara hidangan, apa yang kita boleh tawarkan ialah delivery service. Okey, so saya perasan memang ahli keluarga saya dan juga di kalangan kawan-kawan saya juga yang memang dah divert dia punya career. Sebelum ni mereka adalah pengusaha makanan. Contoh, dia adalah pengusaha makanan nasi ayam, tapi dekat MCO ni dia cuba nak survive, dia menjadi delivery man, dia menjadi personal shopper untuk barang-barang. Okey, personal shopper ni pun menarik juga. Yang ni saya rasa tuan-puan boleh consider, especially mereka yang masih bekerja, di mana personal shopper untuk jiran-jiran kita sahaja. Macam mana tahu? Macam mana? Okey, ni saya just bagi idea. Saya bekerja dekat farmasi. Secara tak langsung saya dah jadi macam personal shopper kepada jiran-jiran dan juga orang kampung saya untuk membekalkan vitamin-vitamin, barang-barangan keperluan kesihatan, barang contohnya surgical, susu. Sebab apa? Sebab timbulnya permintaan di mana mak-mak dekat kampung tu ataupun kawan-kawan tu dia tak nak keluar rumah, jadi dia tahu saya bekerja di farmasi, dia kirim ubat ataupun dia kirimkan vitamin. Itu maksud saya ialah personal shopper. Jadi mungkin tuan-puan boleh consider pasal personal shopper ni. Memanglah ada sedikit bayaran, dekat bayaran tu lah yang kita dapat. Maksudnya dari segi cas perkhidmatan kita. Okey, tu yang pertama yang saya boleh bagi cadangan. Okey, ini mereka yang terkesan dengan semasa PKP ni. Kepada yang 3 sektor lain tu pula, yang daripada bidang kesihatan, pembersihan dan juga makanan, dekat sini jangan rasa selesa sangat sebab korang sahabat-sahabat semua rasa aku punya bisnes sektor aku tak terjejas sangat. Lagi rasa selesa, masa itulah orang kata cabaran datang. So saya suka nak ingatkan sebenarnya untuk diri saya dan juga tim saya, semasa MCO ni, 3 sektor yang tengah boom ni, especially contohnya macam farmasi. Okey, bisnes farmasi ni, farmasi community adalah terdiri daripada bisnes farmasi retail, farmasi swasta. So kena ambil kira 6 elemen ni kena perkemaskan. Okey, saya suka nak share. Benda ni pun saya dapat daripada cikgu saya. Ada 2 elemen untuk pengurusan bisnes. Okey, satu buat duit. Kalau kata orang kata tembikai tu, okey, kita belah 2. Sebelah sini buat duit, sebelah sini lagi urus duit. Okey, dekat buat duit tu, dekat masa ni lah kita orang kata kena consider 3 benda ni. 3 benda ni kita perkemaskan SOP dia kita bantu untuk memenuhi kepemerintahan semasa MCO ni, iaitu bahagian sales, bahagian marketing dan juga bahagian operasi. Okey, contoh marketing yang tuan-puan boleh buat ialah di mana saya percaya sekarang ni ramai yang duduk dekat rumah. So business owner kena mainkan peranan buat marketing. Contoh yang saya buat ni ialah buat FB Live supaya mereka di luar sana tahu apakah perkhidmatan yang tuan-puan ataupun syarikat tuan-puan sedang jalankan, supaya orang mudah akses, mudah tahu. Sebab apa? Sebab medium Facebook ni dia meluas. Ramai orang dapat tahu. Okey, itu bahagian marketing. So 3 elemen ni ialah bahagian urus duit. Saya ulangi, bahagian sales, bahagian marketing dan bahagian operasi. So 3 elemen ni dia kena seiring. Dia dekat bahagian urus duit. Okey, urus dia. Okey, bahagian buat duit. Buat duit. Okey, lagi yang setengah tembikai tadi, dia bahagian urus duit. Urus duit. Okey, orang bahagian sale dengan orang bahagian marketing ni kadang-kadang dia tak boleh duduk dekat urus duit. Sebab ada masalah karakter ke, tapi business owner kena tahu semua. Jangan kata aku hanya tahu pandai buat duit je. Kan urus duit tak tahu pun ke laut juga. So urus duit pula pun sama. Hai Cik Puan Noriwati, terima kasih kerana menonton. Hai Dek Ya, terima kasih. Okey, so bahagian urus duit ni pun sama, ada 3 elemen, iaitu bahagian HR. HR tu bermaksud sumber manusia. Bahagian finance, iaitu yang membuat keputusan melibatkan keuangan, dan juga bahagian admin tu samalah bahagian sumber manusia. Okey, so yang urus duit ni dialah yang akan, bila dekat bahagian operasi, bahagian buat duit tadi dah dapat buat duit, buat sale,
kita kena fikir juga untuk macam mana nak urus duit juga dengan betul. So senang cerita, business owner yang sedang boom orang kata bisnes ni, jangan nak leka sangat. So kalau ada masa, perkemaskan pula 6 cabang ni. 6 cabang. Yang 3 tadi ialah buat duit, marketing, sales dan juga operasi, bahagian operasi. Okey, macam mana nak tingkatkan marketing lagi, macam mana nak buat sale, macam mana nak dapatkan pembekalan. Okey, contohnya kalau macam kami dekat farmasi ni, permintaan yang mendadak especially kepada produk-produk pembersihan seperti hand sanitizer, seperti face mask, seperti termometer. Yang itu yang kami kena fikir, kena perah otak fikir. Okey, itu satu, itu ialah bahagian buat sale. Okey, dan juga kami juga ada, alhamdulillah ada tim yang lain di mana tim urus duit. So senang cerita, urus duit dan juga buat duit ni dia kena seiring. Okey, itu sajalah saya rasa saya nak share pada perkongsian saya yang pada pagi ni. Semoga, saya doakan kita doa sama-sama supaya kita dapat menjalani kehidupan sepanjang PKP ni dengan tenang. Okey, tuan-puan kena buka minda fikir. Hai, terima kasih Puan Nuriwati. Hai. Okey, kita kena buka minda. Kita pun tidak tahu bila lagi PKP ni akan berakhir. Jadi, untuk yang sangat terkesan, especially mengenai bisnes yang terkesan semasa MCO ni, mungkin tuan-puan kena consider apakah bantuan ataupun apakah masalah yang timbul semasa PKP ni, dan mungkin tuan-puan kena divert sedikit orang kata perniagaan tuan-puan. Contohnya kalau tuan-puan adalah pengusaha Allahumma salli Muhammad, homestay tadi, kalau kita nak tunggu orang datang memang tak boleh, sebab orang tak boleh keluar. Jadi nak tak nak tuan-puan kena put aside sekejap, ataupun tuan-puan kena fikir apakah bisnes yang boleh orang lain mendapat manfaat. Contohnya yang saya share tadi ialah sebagai delivery man, ataupun sebagai membuat personal shopper, menjadi personal shopper. Untuk apa? Untuk survive. Untuk survive. Okey, dan juga alhamdulillah kita kena ucapkan juga terima kasih kepada kita punya PM, sebab saya percaya banyak dah ransangan-ransangan ekonomi yang dia telah war-warkan kepada pengusaha kecil dan juga sederhana macam kita ni. Kita terima kasih banyaklah. Dan juga badan-badan berkanun seperti KWSP, Perkeso, yang juga dia memberi orang kata penangguhan. Ada yang bayaran caruman KWSP untuk gaji bulan 3 dilanjutkan caruman sehingga 30 April. Terima kasih banyak. Sebab apa? Sebab dia faham orang bisnes macam kita ni orang kata kerja adalah benda rezekinya. Kalau kita tak kerja, maksudnya memang orang kata zero. So senang cerita, please sahabat-sahabat, buatlah sesuatu atas kekuatan diri sendiri. Jangan sedih sangat. Mungkin benda ni orang kata ada hikmah kenapa Allah turunkan benda ni dekat kita. Kita kena berlapang dada, buat sesuatu yang boleh. Sekarang dah kena fikir apa yang boleh untuk survive dalam bisnes kita. Yang ni lagi terkesan jika melibatkan pekerja-pekerja yang ramai. Sebab saya percaya ada je yang sesetengah ini pengalaman saya dengar ada je yang mereka terpaksa membuang pekerja. So kita tak naklah sampai tahap tu. Okey? So itu saja perkongsian saya yang sedikit ni, semoga dia memberi manfaat. Ingat sahabat-sahabat business owner semua, jangan mengalah. Buatlah sesuatu yang mengikut kemampuan diri, dan juga kalau kena divert perniagaan tu buatlah, sebab ini masa PKP ni kita tak tahu, kita yang tak boleh tahu bila dia akan berakhir. Apa yang kita boleh buat, kita buat sendiri untuk kita survive dan juga pekerja kita survive. Dan juga kalau kata benda tu mendatangkan hasil, buatlah. InsyaAllah kalau kita fikir baik, insyaAllah adalah jalannya. Okey, itu saja perkongsian saya pagi ini. Semoga dia memberi manfaat kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan. Saya juga suka nak war-warkan dekat sini. Saya dan juga tim ahli farmasi lain ada buat satu grup tau. Grup yang kita khas dekat Duyung, dekat
Facebook group iaitu Duyung Diabetes Terkawal. Tuan-puan boleh type aja. Dekat situ pun kita banyak share ilmu-ilmu berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan apa-apa ilmu dan pengalaman yang kami sebagai ahli farmasi komuniti boleh bantu. Okey, insya-Allah petang ni pun Isnin hingga Jumaat sepanjang PKP ni saya cuba untuk komit untuk memberikan perkongsian ilmu dekat Duyung Diabetes Terkawal setiap pukul 4 petang. InsyaAllah pukul 4 petang ni kita jumpa dengan tajuk petang ni ialah apakah manfaat kalsium dan D3. Ni apa ni? Kalsium dan D3. Okey. Dan macam mana nak dapatkan dia? Tu semua nanti insyaAllah saya akan kongsi dekat Facebook group iaitu Duyung Diabetes Terkawal. InsyaAllah jumpa lagi. Saya doakan sahabat-sahabat yang menonton ni dalam keadaan sihat, selamat dan kita doakan sama-sama supaya kita tenang menghadapi segala dugaan yang Allah nak bagi. InsyaAllah moga selepas ni ada pelangi yang timbul selepas hujan. Okey, terima kasih kerana menonton. Anda ingat anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.